Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini, malam yang ketiga Ramadan, kita dapat sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba Allah Ta'ala yang menepati apa yang disebut oleh Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, di kesempatan ringkas pada malam ini, kita ambil peluang untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, malam ni saya ingin membicarakan satu topik ataupun satu tajuk yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Orang kata Lailatul Qadar lambat lagi, 10 yang terakhir. Bagaimana sabda Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, cari Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir Ramadan. Tetapi tuan-tuan, sebagai persiapan dan persediaan kita untuk kita mencari Lailatul Qadar, kita kena bermula daripada sekarang. Letak keazaman betul-betul kita tahun ni insya-Allah akan memperoleh Lailatul Qadar. Maka dengan sebab itu kita peringat awal-awal supaya kita dapat maintain dan istiqamah sampai ke hujung Ramadan. Sebab kalau orang yang tidak letakkan matlamat dia untuk dapat Lailatul Qadar tahun ini contohnya, maka dia tidak akan dapat beristiqamah. Dia semangat awal saja, lama kelamaan semangatnya makin pudar. Sebab tu kita dapati banyak tempat tuan-tuan, tak masuk masjid ni lah, biasanya setiap tahun yang kita saksikan, yang kita nampak, awal-awalnya penuh sangat. Kemudian minggu kedua makin kurang, minggu ketiga jarang-jarang, makin tak ada. Sebab apa? Apakah tak mau nikmat Lailatul Qadar? Apakah tak mau anugerah Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan sebab itu ramai yang agak al-mutasaqituna ala tariqil ibadah, mereka yang gugur dalam perjalanan ibadah kepada Allah. Itu kadang-kadang saya fikir macam mana nak buat. Setengah-setengah tempat tu saya bagi cadangan, walaupun tak realistik lah cadangan ni. Pada malam pertama kedua ni kita tagak gambar. Tagak gambar yang mana datang ni, bubuh frame cantik-cantik, letak di depan ni. Besok siapa yang tak datang kita pangkah. Siapa yang tak mau kena pangkah, dia kena datang. Kan? Siapa tak datang, seorang kena pangkah, seorang. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita nak melahirkan rasa kecintaan nak dapat anugerah daripada Allah. Sesiapa yang letak matlamat daripada awal Ramadan nak memperoleh ketakwaan, dia akan dapat Lailatul Qadar. Dia boleh istiqamah sampai ke hujung Ramadan. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Iaitu firman Allah dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu
lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tuan-tuan, cuba kita perhati ayat ni betul-betul. Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka dengan sebab itu malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar sangat-sangat dimuliakan. Dia dapat kelebihan dan keberkatan yang tertentu. Macam juga bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan dilipat gandakan pahala ganjaran? Antara sebabnya firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan Quran, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita pun baca Quran, kita akan dapat kemuliaan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat besok untuk memberi syafaat kepada pembaca-pembaca. Jadi kita tengok ayat Quran, kita bukan sekadar baca saja tuan-tuan, kita nak meneliti dan menghayati ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Perkataan anzalna, kami turunkan, itu maknanya turun sekaligus. Sebab kalau turun sikit-sikit, Allah akan guna perkataan nazalna. Tapi bila Allah sebut anzalna, maknanya turun sekaligus. Itu makna anzalna, bukan nama orang. Anzalna ni maknanya Allah turunkan Quran sekaligus 30 juzuk lengkap, daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan terkejut bila mana kita tahu Quran yang turun kat Nabi mula-mula turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tiba-tiba bila kita buka mushaf Quran, Iqra' tu duduk belakang sekali, depan duduk Fatihah, lepas tu Baqarah. Sebab apa Iqra' tak duduk depan? Sebab sebenarnya Al-Quran yang turun sekaligus lengkap 30 juzuk, turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dah lengkap daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Cuma bila turun dekat Nabi SAW, ia turun dengan secara tidak tersusun, mengikut keadaan, keperluan dari semasa ke semasa. Jadi kita tengok, sebab itu kita tahu bahawa walaupun Iqra' turun dulu, tetapi sebenarnya dalam Al-Quran yang berada pada Lauh Mahfuz, Iqra' itu, surah Al-Alaq itu berada pada juzuk yang ke-30. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, bila mana Al-Quran turun sekaligus pada malam Al-Qadar yang dirangkapkan oleh Allah dalam surah Al-Qadar ini, kita tengok betapa cantiknya ayat Quran. Surah Al-Qadar dia mengandungi 30 perkataan dan 114 huruf. Seolah-olah nak mewakili Quran yang mempunyai 30 juzuk dan 114 surah. Apakah ini satu kebetulan atau ini nak menunjukkan hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai kesusunan, sampai kepada perkataan, sampai kepada huruf pun dia ada signifikannya, dia ada makna yang tersendiri dia, tuan-tuan. Dan kita tengok lagi bagaimana Allah sebut, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa makna Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Nabi SAW satu ketika Nabi menceritakan tentang bagaimana umat dulu, Bani Israel contohnya, ada di antara mereka itu yang memang Allah panjangkan umur mereka, beratus tahun umur mereka. Lalu di antara mereka ada yang beribadat kepada Allah tiap-tiap malam selama 1000 bulan. Siang esok pula berjihad, berjuang selama 1000 bulan.
sebab umur mereka panjang. Tetapi umur umat Nabi Muhammad SAW tak panjang, tuan-tuan. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70. Ada kurang daripada itu. Ada lebih 70, itu subsidi. Anytime Allah Ta'ala boleh ambil. Dan yang ada sekarang kurang banyak. Tadi di Bangi ada seorang meninggal dunia berusia 42 tahun. 42 tahun tu. Mana sekarang ni orang meninggal dunia dia tak kira umur. Maka dengan sebab itu umur umat Nabi Muhammad memang pendek. Kalau kita kata 80 tahun pun pendek lagi. Kalau 80 tahun pun tak daya kita nak buat ibadat selama 83 tahun, tak daya. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pemurah, tuan-tuan. Allah gandakan ibadat satu malam saja. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka digandakan sebanyak 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan, tuan-tuan. Tapi pasal apa orang tak mau ambil? Ni. Sebab apa? Bila makin dekat nak sampai Lailatul Qadar, makin hilang. Sebab patutnya kita masuk dalam bulan Ramadan macam orang yang masuk dalam pertandingan lari pecut 100 meter. Orang lari pecut 100 meter, dia bermula bila dia buat whistle dibunyikan atau ditembak ke atas, menandakan permulaan baru nak dilaksanakan. Dia akan pecut, tuan-tuan. Dia akan pecut. Bila hampir sampai ke garis penamat, dia makin pecut ke atau dia lihat. Itu kalau pelari pecut. Dekat-dekat nak sampai, dia lagi pecut sebab nak menang. Tapi kalau lah dekat-dekat nak sampai, dia tak penat dah lari, jalan kan. Agak-agak dia menang atau kalah. Memang confirm dia kalah. Macam tu juga kita analogi kita bila masuk dalam bulan Ramadan. Bila mana mula-mula kita pecut, dan kita lagi nak pecut bila sampai 10 yang terakhir. Sebab 10 yang terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Orang tanya, Ustaz, ada tak tanda-tanda tertentu yang menunjukkan seseorang itu dapat Lailatul Qadar? Tuan-tuan, dia beginilah. Kalau tanda orang yang dapat Lailatul Qadar besok ni, lepas Ramadan dia tetap akan datang juga mengimarahkan masjid. Itu tanda orang dapat Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengok diri kita ni. Agak-agak boleh maintain tak lepas ni? Agak-agak lepas Ramadan boleh main di masjid. Agak-agak lah. Tentu boleh tak? Malam ni kita letakkan semangat dan tekad, lepas Ramadan pun kita akan terus mengimarahkan masjid ni. Boleh ke tidak? Boleh ke tak? Tak apa mau jawab apa ni? Ada rasa dalam masjid ni aku silap jawab lagi naya pun. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, itu petanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. Sebab tu para ulama salafus salih mereka menyatakan, ketika mana mereka berbincang macam mana nak tahu ni ibadat kita diterima oleh Allah ataupun tidak, ni Ramadan kita Allah terima ataupun tidak, maka ulama salafus salih menyatakan dilihat pada selepas daripada itu. Makna kalau Ramadan ni tengok lepas Ramadan kita dapat istiqamah ataupun tidak. Kalau kita dapat istiqamah, maknanya kata ulama salafus salih itu petanda ibadat Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau lepas Ramadan kita hilang terus ruyuk wal maryuk, sampai tak nampak mata hidung dah, maka ketika itu kata ulama itu petanda amal kita tak diterima oleh Allah wal-'iyazubillah. Sebab itu tuan-tuan, kita nak dapatkan anugerah Allah Ta'ala ini, dan nak dapat ini kita kena konsisten daripada mula sampai habis. Dan ingatlah tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala bagi janji kepada kita Lailatul Qadar 83 tahun ini, 1000 bulan ni, janji Allah satu janji yang pasti, satu janji yang benar. Dan tak rugi tuan-tuan bila mana kita berusaha untuk mendapatkan janji Allah Ta'ala itu. Cumanya nak dapat janji Allah Ta'ala ni dia perlu kepada pembinaan kekuatan keimanan. Sebab yang kata Lailatul Qadar tak nampak, dia benda gaib. Pahala yang diganda pun tak nampak sebab dia benda gaib. Dan itulah yang menjadi ujian kepada kita.
Sebab itu kalaulah yang kata pahala ni nampak macam mana kita nampak duit, rasanya tak ada orang yang tinggal dari sudut untuk mengimarahkan masjid, duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, bayangkan sebagai contohnya, tahun ini majikan tempat kerja kita, dia kata apa? Kita ada satu projek yang sangat besar. Kita ada satu projek yang besar. Jadi kita nak kepada staf-staf para pekerja ini all out bekerja, duduk di office selama 10 hari je. 10 hari 10 malam jangan balik rumah. Nak makan di pejabat, nak tidur di pejabat. Sebab projek kita projek besar dan handphone pun tak mau guna, off semua 10 hari, tak lama 10 hari. Tetapi siapa yang terima tawaran ini, selepas 10 hari majikan menjanjikan akan bagi kepada dia bonus sebanyak 20 tahun gaji. Tentu agak macam mana? Majikan kita kata nak bagi 20 tahun gaji, bagi bonus. Kalau boleh duduk 10 hari ya ke office. Kalau ada seorang tu gaji 5,000, setahun ada 60,000, 10 tahun 600,000, 20 tahun 1.2 juta. Kita diminta duduk di office 10 hari, bonus bagikan bagi kat kita 1.2 juta. Tuan-tuan mau ke tak mau? Ada tak orang tak mau? Hanya orang gila yang tak mau. Semua mau. Oh tak mau, 10 hari lama mana? 1.2 juta. Balik raya dengan kereta baru, cash. Ingat, 1.2 juta siapa tak mau? Semua yang mau. Yang mana duduk hospital Serdang tu, duduk atas katil, bubuh yang drip, ni pun minta ambulans hantar pergi office. Sebab apa? Aku pun nak terlibat juga. Orang kata tak boleh kerja, sakit. Tak, aku nampak yang badan sakit tapi otak aku boleh bekerja. Semangat. Pasal apa? 10 hari 1.2 million, tuan-tuan. Siapa yang nak tinggalkan? Semua orang tak akan tinggalkan. Ini satu peluang keemasan. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala janji kepada kita bukan 1.2 million, bukan 20 tahun bonus. Allah janjikan kepada kita 83 tahun bonus. Nampak? Nampak tak banyak tak banyak tu? Lebih banyak daripada segala-galanya. Kita sebut tadi majikan menjanjikan 20 tahun gaji, itu pembohong yang mustahil. Tak ada majikan yang macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah janjikan 83 tahun bonus, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Maknanya tuan-tuan, Allah akan bagi. Maka dengan sebab itu amat rugi orang yang tak nampak. Sebab benda ni memang tak nampak, tapi kita nak pergi nampak dengan mata hati kita. Sebab itu tuan-tuan, macam mana kita nak bagi nampak, kita kena selalu diperingatkan. Sebab orang kita ni dia mudah lupa kan. Memang sifat manusia itu lupa. Jadi kita perlu diperingatkan dan diperingatkan. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa ambil kesempatan duduk dalam majlis ilmu, walaupun sebentar, 15 minit, 20 minit, setengah jam. Ambil juga peluang itu untuk kita memperingatkan di antara satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita punya matlamat itu terus segar untuk mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ini juga, kita boleh membicarakan, membincangkan cara macam mana nak pastikan ibadat yang kita buat ni bukan ibadat sia-sia. Bukan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, rupa sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada terdapat orang yang berpuasa yang dia dapat daripada puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Kita tak mahu termasuk dalam golongan itu. Sebab itu, kalau tak mahu termasuk dalam golongan itu, kita kena sentiasa komited dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni nak terang kepada kita macam mana cara nak pastikan solat kita sah, macam mana cara nak pastikan ibadat kita, puasa kita sah. Berapa ramai orang tuan-tuan sampai sekarang ni ada di antara kita kadang-kadang solatnya pun masih tidak sah. Tak sah. Sebab dia tak boleh beza antara wajib dan sunat. Ada orang tuan-tuan, ini cerita betul ni, bukan di sini, bukan di masjid ni, di tempat lain, yang mana dari sudut menunaikan salat,
Kalau berlaku kat kita, kita perbetulkan. Contohnya, kita sakit tuan-tuan, kita sakit, maka solat cara sakit ni diukur kemampuan. Nabi kata kalau tak boleh berdiri, duduk. Kata duduk, baring. Ada setengah orang dia boleh berdiri, cuma tak boleh berdiri lama. Oleh kerana dia tidak faham, dia duduk daripada awal sampai habis solat. Solat dia sah ke tak sah? Tak sah pula, tak kena ya tu. Sebab tu kita nak kena betul waktu bila? Waktu mengaji ya? Kita berbetulkan dah tak sah. Sebab apa? Sebab pernah berlaku zaman Nabi, seorang sahabat nama dia Imran bin Husain, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ke Nabi bawa saya, ya Rasulullah, aku ada penyakit puasa, nak solat macam mana? Nabi kata, salli qa'iman, salat cara berdiri. Nabi tahu dia dah sakit, Nabi tahu, tapi Nabi tetap suruh dia berdiri. Wa illam tastati', kalau kamu tak mampu berdiri, faqa'idan, barulah kamu duduk. Mana ikut kemampuan. Mungkin kita tak boleh berdiri lama. Wanita yang mengandung 7 bulan, 8 bulan tak larat nak berdiri. Okey, tengok boleh berdiri waktu bila? Berdiri sekejap, dia ustaz nak kata, berdiri sekejap. Takbiratul ihram, berdiri, Allahu akbar, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, masa rumah. Perut tu rasa berat, rasa tak larat nak tanggung kan. Dia tenang-tenang lampu dia mengandung kan. Kalau lelaki perut dia tak tenang apa, walaupun dia besar tu juga, lebih kurang 7-8 bulan tu. Jadi maknanya tak larat, waktu tu dia boleh duduk. Boleh duduk. Sebab apa? Sebab dia kena ikut kemampuan. Tapi tak boleh daripada awal dia terus duduk sedangkan dia boleh berdiri. Nampak? Itu solat wajib. Tapi kalau solat sunat, memang kita boleh duduk daripada awal. Itu beza dia. Jangan kita confuse antara solat sunat dengan solat wajib. Solat sunat tuan-tuan, kita nak duduk ni, solat tarawih ni solat sunat, kita nak solat cara duduk, silakan, tak ada masalah, memang dibenarkan. Walaupun kita boleh berdiri, tapi saja nak duduk, boleh. Bukan setakat boleh duduk, kalau kita berbaring pun boleh. Solat ni ada lambung kanan ni, kita baring kan, menghadap kiblat, boleh, sah solat kita. Kalau solat sunat, kalau nak praktikal, kita buat di masjid ni, buat 3 layer. Layer hak depan berdiri belakang, hak tengah duduk belakang, hak belakang baring belakang. Kita masuk masjid, kita pilih, aku nak masuk mana ni, hak diri ke, hak duduk ke, hak baring ke. Solat sunat tak ada masalah, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau solat wajib tak, itu ada beza. Macam juga puasa sunat dengan puasa wajib. Kita berada dalam bulan Ramadan, kita puasa wajib. Bila mana kita puasa wajib, niat puasa wajib kena niat waktu malam. Puasa sunat niat waktu bila? Boleh niat sampai sebelum zuhur. Nampak ada beza dia. Dan niat tu pula bukan benda nak kena sebut. Niat tu benda dalam hati. Ada satu perkara lagi. Dia duduk jadi kelam kabut. Sebab apa? Sebab tak jelas apa itu niat. Dia makan sahur pun dia kata dia tak niat lagi. Dia tak puasa. Kita tanya pasal tak puasa, terlupa niat. Bangun sahur tak? Bangun. Makan tak? Makan nasi goreng 2 pinggan. Tapi terlupa niat. Dia kata, ustaz, terlupa dah bangun tu, puasa nak niat dah, tapi terlupa. Tuan-tuan, orang bangun sahur tu untuk apa? Untuk puasa. Tak ada orang bangun sahur untuk buat benda lain selain daripada puasa. Ada orang bangun sahur tapi umrah ada? Tak ada. Jadi niat tu sudah ada dalam diri dia. Benda yang dekat dalam diri dia itu adalah niat. Macam tu juga kita sembahyang tuan-tuan. Pasal apa duk jadi was-was? Sebab tak faham beza antara niat dengan lafaz niat. Usalli itu lafaz. Kalau orang was-was tak payah usalli sebab dia ganggu orang. Benar, satu masjid saya pernah ceritakan tuan-tuan dulu. Dia duk usalli fardul maghrib. Oh, teruknya nak sebut kan. Sampai kawan sebelah pun jadi terganggu, sampai bacaan pun dia tak kena. Jadi macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Pasal kawan duk fardul maghrib dengan dia maghrib sekali. Sedangkan sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak ada beza antara niat dan juga lafaz niat. Yang wajibnya niatlah hati, tak lafaz pun tak apa. Tuan-tuan, nampak benda ni kecil, tetapi kalau tidak belajar, kalau tak duduk dalam majlis ilmu, menyebabkan kita jadi masalah. Ibadat kita entah ke mana, tu belum tentu
nak terima oleh Allah ataupun tidak lagi, dalam keadaan nak menentukan betul tak betul, itu pun nak kena mengaji, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, mudah-mudahan Ramadan ini memberi kekuatan kepada kita. Ramadan ini memberi suntikan semangat kepada kita. Rahmat Allah berlimpah ruah, berkat daripada Allah berlimpah ruah. Maka peluang ini jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mempertingkatkan usaha kita untuk mendapat ganjaran Ramadan sebaik mungkin, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.